KRA2 ni sangat penting lah, ya. Sebab UKM ni adalah universiti penyelidikan, ya. Jadi penyelidikan dan inovasi yang berlimpah tinggi ni mesti menjadi salah satu agenda dalam UKM. Dan saya gembira lah kerana KRA2 ni, iaitu penyelidikan dan inovasi yang berlimpah tinggi ni merupakan salah satu daripada KRA yang diberi perhatian oleh pihak universiti. Jadi tidak dapat tidak, semua penyelidik, semua kakitan akademik dalam UKM perlu melihat kepentingan KRA2 ni. Jadi dan saya gembira kerana dia ada perkataan yang berlipat tinggi tersebut. Kerana kadang-kadang kita boleh melakukan penyelidikan dan inovasi tetapi tidak mempunyai impak yang tinggi. Jadi penyelidik juga perlu fahamlah tentang apa yang dimaksudkan dengan berimpak tinggi. Bukan setakat sekadar untuk menerbitkan makalah dalam jurnal-jurnal, tetapi juga bagaimana kita boleh menterjemahkan teknologi ataupun pendidikan yang ada itu untuk kebaikan masyarakat dan industri lah. Kalau dalam kejuruteraan ini mungkin kita lebih kepada industri kan. Jadi bagaimana kita boleh memastikan perkara tersebut berlaku. Jadi memang sudah wajarlah kita perlu memikirkan strategi-strategi yang menyeluruh supaya pendidikan dan inovasi yang berlipat tinggi di UKM dapat dilaksanakan. Saya pun banyak kali bagi ceramah kepada pesyarah-pesyarah baru mengenai pendidikan dan inovasi. Kadang-kadang pun kita kena perhalusi lah, dan daripada pandangan saya lah, kita punya approach tu bukan sekadar mesti dalam banyak arah. Misalnya yang penerbitan pun kita kena tekankan supaya kita dapat menerbitkan dalam jurnal yang terkemuka. Penggunaan teknologi dalam masyarakat pun, penonjolan ataupun hubungan kita dengan masyarakat, dengan industri pun perlu dipikirkan juga. Jadi kesemuanya ini perlu memberi sumbangan kepada KRA2 tu. Saya tertarik dalam satu pembentangan saya ada terbaca dalam satu artikel lah, dia menunjukkan bahawa terdapat korelasi di antara citation dengan kekayaan sebuah negara. Ini ada satu kajian yang dilakukan di US kalau tak salah, yang terbit dalam Nature ataupun Science lah. So dia tunjukkan negara-negara yang kaya ni citation dia pun tinggi kan. Kenapa perkara tersebut berlaku? Bagi saya dia simple je. Bila kita buat kajian yang bermutu tinggi, impaknya ialah kita dapat melahirkan pelajar atau penyelidik yang bermutu tinggi. Kita dapat melahirkan hasil pendidikan yang bermutu tinggi. Dan kesemuanya ini dia akan translate bila orang tu pergi ke industri, bekerja di industri, bila orang bekerja di universiti dan sebagainya. The whole budaya pendidikan tu menjadi lebih baik kan. That's why sebab itu kita lihat negara-negara maju ni dia telah ada wujud budaya pendidikan yang hebat tu. Dan budaya pendidikan ni menyeluruh dia pergi ke semua pihak. Bukan setakat di universiti saja, tapi di industri, di kementerian misalnya. So semua melihat everything must be high quality. So itu yang menyebabkan ada correlation di antara citation tu dengan kekayaan sebuah negara. Dan ini perlu diambil perhatian dalam Malaysia ni. Cuma kadang-kadang tu kita rasa kecewa jugalah kalau setengah orang tak melihat kepentingan untuk menerbitkan dalam jurnal ke, tak melihat kepentingan untuk dapatkan citation. Benda tu sebenarnya ada punya correlation. KRA adalah merupakan sesuatu yang menunjukkan kepada outcome, sesuatu outcome ataupun hasil daripada universiti. Jadi segala apa yang kita buat perlu ada outcome, perlu ada hasil. Maksudnya hasil tersebut perlu diketahui supaya kita dapat tahu KPI kita dicapai. Jadi kalau kita lihat pun dari segi contohnya, kalau dulu bila kita mengajar kursus, apa yang kita ajar adalah apa yang mahaguru tu ajar. Tetapi sekarang ni dah
keadaan dah berlainan. Apa yang kita hendak daripada sesuatu bila kita belajar adalah hasil-hasil tertentu. Dan hasil-hasil tertentu ni bukan ditentukan oleh mahguru tersebut. Dia ditentukan oleh industri, dia ditentukan oleh masyarakat, dia ditentukan oleh even ibu bapa kita. Inilah dia apa yang kita hendak, maka itulah hasil. Jadi untuk membangunkan bidang-bidang KRA tertentu untuk sebuah universiti adalah sesuatu yang baik, kerana kita dapat ukur apakah hasil yang kita dapat apa yang kita dapat. Maksudnya bila kita buat sesuatu tu mesti ada hasil, dan hasil tu mestilah hasil yang boleh diukur, bukan hasil yang tak boleh diukur. Ya, hasil yang boleh diukur tu kita tahu apa dia. Jadi setelah katakanlah setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka kita tahu apakah hasil yang kita dapat. Maka sebuah institusi ataupun sebuah institusi tersebut boleh diukur bila kita tetapkan KRA tertentu. Dan saya rasa bagi saya lah, sebagai penyelidik, KRA 2 ni yang banyak memberi kepada melihat kepada hasil-hasil pendidikan dan inovasi yang berimpak tinggi. Ini masih dalam pembangunan lagi. Tetapi kalau kita tetapkan ini hasil kita, tetapi hasil itu mestilah hasil yang boleh diukur, bukan hasil yang tak boleh diukur. Tetapi kita juga ditetapkan bahawa hasil ini mesti hasilnya sama dengan institusi yang bertaraf dunia, supaya kita pada bahawa kita punya goal kita, objektif kita lah, kita untuk menjadi satu institusi yang bertaraf dunia. Dari aspek seorang pakar perubatan, pakar bedah, saya ingat yang tinggi sekali ialah kita mesti buat penyelidikan. Itu keberhasilan utama yang kedua, penyelidikan dan inovasi yang berimpak tinggi. Berimpak tinggi pun boleh jadi aspek marketability tetap berapa luas, yang cover majority community, tetapi boleh jadi macam for example fiber optics. Fiber optik dalam hospital, semua kita buat sekarang skop semua, you boleh nampak di monitor, kita boleh masuk skop di mana. Untuk skull base pun, hidung, boleh pakai skop dalam badan, dari sini kan boleh tengok-tengok lain tempat di dalam perut mana-mana, dan diagnose apa masalah dari monitor saya. Ini teknologi yang barulah. Dan sekarang pembedahan pun kita buat 2-3 lubang saja. Boleh keluarkan apa-apa yang ada problem di urat-urat dalam organ-organ di badan, pakai minimally invasive surgery. Kerana ini dah impossible, kerana kita buat semua penyelidikan, pembedahan memakai fiber optik. Dan fiber optik paling kecil skopnya. Fiber optik kita boleh sendiri buat di Malaysia. Tadi pergi untuk pencarian ulung, 30 tahun kita dah start fiber optik di Malaysia. And di ASEAN sendiri, Malaysia is one of the most advanced in fiber optics. And kita boleh pakai fiber optic as a marketing strategy sekarang. I think Malaysia is now secretariat for ASEAN. Kita boleh jual pada negara-negara, 10 negara di ASEAN, also boleh di Asia Tenggara. And fiber optic is sendiri tak perlu, kita boleh buat manufacturing di sini, and kita boleh jual kepada di seluruh Malaysia dan di ASEAN juga. And kita tak payah import dari negeri luar. Dari segi ringgit lah, depreciation. So dari itu pun kita fiber optik dan hidung pun kita pakai for skull base surgery, pembedahan skull base. Sekarang kita tak buat operation dari luar, kurangkan, kita pergi dari hidung,
pakar ENT dengan pakar bedah otak, pakai satu hidung, saya pakai yang kedua. Put scope, instrumen pun boleh masuk ke lubang kecil, keluarkan masalah boleh dari bara dari hidung merembak ke otak, otak merembak ke hidung, dan selepas itu repair yang cecair yang keluar dari otak dengan flap hidung. Patient boleh dalam 2 hari atau 3 hari boleh balik. If you buka dari luar sini pergi ke otak, semua bengkak, muka pun buka, mesti tinggal dalam hospital untuk 1 minggu atau 10 hari sebelum discharge. Itu pun mesti pergi ke dari otak dipakai root yang biasa, dan itu jadi tahulah urat-urat di otak akan problem. So itu teknologi yang baru lah. So dari segi itu di ICU, dalam dewan bedah, dalam ward, yang pakaian alat-alat pakai habis, tube-tube semua plastik, oven buat dari metal pun, itu semua Malaysia boleh buat. So hanya kita mesti ada koordinasi dengan universiti, penyelidik, GLC, government funding, dan community. Tahu apa bahan yang boleh pakai habis di seluruh negara dan kita boleh buat sendiri, dan kita boleh jimat ringgit supaya kita boleh tambah lebih. Saya percaya KRA2 ni memang yang sedang dilakukan oleh universiti kita pada masa inilah, ya. Kerana kita kalau boleh bukan hanya nak buat penyelidikan yang kita selepas selesai kita bukukan, tetapi lebih ke memberi dapat membantu komuniti di luar, dapat membuat satu transformasi, dapat menyelesaikan masalah-masalah komuniti yang sedia ada ataupun masalah industri. Saya datang daripada bidang social science, jadi saya lebih kepada kemasyarakatan. Tetapi saya percaya mereka yang dalam bidang sains, mereka membuat sesuatu produk atau patent produk mereka lebih kepada untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau kesulitan yang dihadapi oleh industri. Dan saya rasa UKM adalah salah satu daripada universiti yang sudah terhadapan di dalam proses inilah, ya. Dan saya percaya pensyarah-pensyarah muda, saya tak muda sangat dah, ya, akan lepas ni lebih banyak membuat projek-projek dan juga penyelidikan yang memberi impak. Tapi yang pentingnya, apa yang kita buat tu kita kena suka. Kalau bahasa Inggerisnya, you must be passionate in what you do. Kerana apabila kita tu passionate, kita tu hati dan perasaan kita ada bersama penyelidikan kita, hilang rasa penat. Dan ianya menjadi ibadah pada saya, ya. Saya lihat setiap kali saya keluar, setiap kali saya memberi ilmu, saya harap ilmu tu dapat dimanfaatkan orang. Dan ini adalah salah satu daripada cara saya untuk membantu masyarakat. Dan ia menjadi satu kepuasan, hilang penat. Kerana kalau nak ikutkan, nak melatih 1,500 wanita, saya memerlukan 2 tahun. Dan 2 tahun itu setiap minggu, Sabtu Ahad saya tiada di rumah. Dan bagaimana saya nak survive dari segi keluarga saya? Di situlah suami saya juga menyokong usaha-usaha saya. Anak-anak saya yang cuti saya bawa bersama. Saya kata, mari tolong mama jadi facilitator. Kerana mereka lebih cekap upload gambar Instagram tu semua kan. Jadi kata, kalau kakak-kakak nanti dalam latihan tak tahu, tolong ajar. Dan mereka sama-sama dengan saya. Jadi dalam 2 tahun tu memang waktu saya banyak di rumah. Tetapi sekarang ni saya sudah banyak melatih pensyarah-pensyarah muda dan juga pensyarah-pensyarah UKM yang lain untuk turut serta. Jadi apabila kami melakukan latihan, saya tidak perlu turun padang setiap minggu lah. Jadi saya pastikan modul-modul terbaru dibangunkan pula. Sekarang ni modul yang kami bangunkan ialah penggunaan smartphone
bagaimana smartphone tu boleh digunakan untuk membantu usahawan. Kemudian kita juga menggunakan efektif fotografi, di mana produk-produk anda boleh kita ambil gambar studio quality dengan kos yang minimal. Kita menggunakan lightbox. Lightbox tu hanya RM35 kita beli daripada China. Dan kita sekarang bekalkan pula pada usahawan. Jadi mereka boleh ambil gambar-gambar seperti rantai pearl mereka, seperti produk-produk mereka di dalam lightbox tersebut dekat rumah saja. Ya, tapi jika mereka tidak ada cahaya, kita ajar pula bagaimana menggunakan cahaya semula jadi, matahari di luar. Jadi kita lihat dengan memberikan mereka teknik-teknik tersebut, mereka dapat mengurangkan kos kerana penggunaan studio dan juga model ialah RM800. Ya, dan ke atas model nak pakai tudung saja. Dan kita kata, kakak tak payahlah guna model ni, yang datang latihan ni comel-comel ni, guna je lah mereka. Dan dia pun suka nak jadi model kan. Jadi semasa latihan, kita bantu mereka dari segi fotografi. Dan modul yang terkini yang kami bangunkan ialah BMC, dinamakan Business Model Canvas. Mengapa kita mengajar mereka Business Model Canvas? Kerana kalau kita lihat geran-geran yang diberi oleh kerajaan di bawah teraju yang menggunakan Super B, Super, dan teraju mereka menggunakan BMC untuk usahawan ini membuat pitching. Jadi mereka setiap kali mereka datang ke latihan, mereka kata, apa BMC tu ya doktor? Saya kata okey, BMC begini-begini, dan kami latih mereka. Dan ada yang di antara mereka dengan pembelajaran yang kita berikan, input yang kita berikan dalam menyediakan BMC itu telah mendapat geran-geran daripada MARA dan juga Super. Ya, jadi saya lihat impaknya memang besarlah. Tapi kita kena terus ke hadapan. Modul yang lama kita berhentikan, buat modul baru pula. Ya, KRA2 ni lebih pada penyelidikan dan juga inovasi. So inovasi ini sebenarnya kami dah lama dulu, tapi bukanlah yang inovasi yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Setiap pensyarah ni memang digalakkan mereka ataupun mencipta inovasi sendiri, itu utama sekali untuk pelajar-pelajar mereka. Sekurang-kurangnya mereka ada satu yang boleh dikongsi bersama, yang mudah dicapai oleh pelajar. Apa dia yang mudah dicapai oleh pelajar? Maknanya dia membuat modul ataupun nota-nota kuliah itu disusun menjadi satu yang anggap sebenarnya itu inovasi juga. Macam mana dia boleh masukkan, dia attachkan dalam iFolio dia dan sebagainya. Itu satu. Itulah inovasi untuk kegunaan pelajar dalaman. Tetapi juga inovasi ini juga yang paling penting dan juga jadi hasrat UKM rasa saya yang boleh dikongsi oleh masyarakat. Ya, inovasi yang boleh dikongsi masyarakat. Dan dalam bidang penyelidikan kita, saya selain buku-buku yang bermanfaat untuk masyarakat, saya juga dalam hasil kajian saya ada 2 kajian saya yang saya menghasilkan satu inovasi yang orang boleh guna hanya di hujung jari je. Iaitulah satu penyelidikan saya berhubung dengan khidmat nasihat kekeluargaan Islam. Khidmat nasihat kekeluargaan Islam ini hasil penyelidikan ialah satu software yang mana khidmat nasihat sesiapa yang ada masalah antara suami isteri, antara keluarga, dia boleh menggunakan software ini untuk menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Kita dalam pendidikan itu mengumpulkan banyak inovasi, banyak kes rumah tangga. So kes rumah tangga itu kita cuba selesaikan bagaimana dan sebagainya. Kesimpulannya bahawa dalam pendidikan, dalam KRA2 itu memang cukup penting untuk para pensyarah memberikan kerjasama. Kerana kalau setiap hasil penyidikan hanya ada laporan dalam berbentuk penulisan, tetapi juga mestilah diinovasikan supaya dapat dikongsi oleh warga UKM, terutama pelajar dan juga masyarakat. Jadi itulah yang paling penting.